Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, channel Cikgu FM. Saya Cikgu Faridah. Channel saya kebanyakannya adalah berkenaan dengan konten pendidikan bagi mata pelajaran Ekonomi SPM tingkatan 4 dan 5 dan juga reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, 2 dan 3. Baik, hari ini saya akan mengajar satu lagi topik tingkatan 4 ekonomi ya. Bagi murid-murid tingkatan 5, bolehlah sama-sama membuat ulang kaji. Jom belajar. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab 2, pasaran. Baik, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.9 menjelaskan dengan gambar raja perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawar, dan juga 2.1.10 menjelaskan dengan gambar raja penentu penawaran bukan harga menyebabkan perubahan dalam penawaran. Baik murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengetahui maksud perubahan dalam kuantiti ditawar dan perubahan penawaran, dan juga boleh membezakan perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. Baik, 2.1.9 perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Baik, apakah dia perubahan dalam kuantiti ditawarkan? Iaitu perubahan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan. Perubahan dalam kuantiti ditawarkan merujuk kepada pergerakan di sepanjang kelok penawaran yang sama. Baik, kelok perubahan dalam kuantiti ditawar. Baik, cikgu akan menerangkan berkenaan dengan pengembangan penawaran. Baik, inilah kelok perubahan dalam kuantiti ditawar ya, di mana murid-murid boleh tengok ya pada paksi menegak ialah paksi harga dan paksi melintang adalah paksi kuantiti ya, dan P0 adalah harga asal ya. Ya murid-murid. Ya, murid-murid tengok sini ya, P0 ialah harga asal dan Q0 ialah kuantiti asal ya. Baik, apakah dia pengembangan penawaran ya? Baik, pengembangan penawaran ialah apa dia murid? Akibat peningkatan harga ya, iaitu harga meningkat ya. Harga meningkat daripada P0 kepada P1 ya. Kemudian kuantiti juga meningkat daripada Q0 kepada Q1 dan pergerakan adalah dari titik A ke B ya. Baik, ini kita sebut sebagai pengembangan penawaran ya. Kemudian kita tengok apakah dia penguncupan penawaran. Baik, penguncupan penawaran ialah akibat daripada penurunan harga ya. Murid-murid tengok ya, daripada P0 harga asal turun kepada P2 ya. Bila harga turun, kuantiti juga akan menurun daripada Q0 kepada Q2 ya. So pergerakan titik adalah daripada A ke C ya. Baik, ini kita sebut sebagai penguncupan penawaran. Baik, kita tengok 2.1.10 perubahan penawaran. Apakah dia perubahan penawaran ya? Baik, perubahan penentu penawaran bukan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan penawaran ya. Penentu bukan harga barang itu merujuk kepada penentu-penentu selain faktor harga barang itu sendiri ya, seperti harga faktor pengeluaran, matlamat pengeluar, tingkat teknologi, cuaca, jangkaan harga masa depan dan dasar kerajaan ya. Baik, perubahan penawaran merujuk kepada peralihan kelok penawaran sama ada ke kiri atau ke kanan selari dengan kelok penawaran yang asal. Baik, inilah kelok perubahan penawaran ya. Jadi murid-murid boleh tengok ya, sama juga harga ialah paksi menegak, manakala paksi melintang adalah kuantiti ya. Dan kita tengok ya, P0 ialah harga asal ya, tidak bergerak ya, tidak berubah, dia tetap ya. Dan S0 ialah kelok penawaran asal ya. Baik, cikgu akan menerangkan pertambahan penawaran. Apakah dia pertambahan penawaran ya murid-murid?
Baik, pertambahan penawaran ya. Faktor bukan harga barang itu memang jelah kita tengok ya, P0 dia tetap ya, harga asal tetap sahaja ya. Kelok akan beralih ke kanan daripada S0 ke S1 ya. Kuantiti akan meningkat daripada Q0 ke Q1. Baik, ini kita sebut sebagai pertambahan penawaran ya, iaitu kelok asal beralih ke kanan ya. Okey, kemudian kita tengok apakah dia pengurangan penawaran ya. Baik, pengurangan penawaran ialah sama juga disebabkan faktor bukan harga barang itu kelok beralih ke kiri daripada S0 ke kiri ke S2. Kuantiti akan berkurangan daripada Q0 kepada Q2 ya. Harga adalah tetap ya. Baik, kita tengok rumusan di sini perubahan penawaran ya. Pertambahan penawaran tadi cikgu dah terangkan bukan disebabkan faktor harga barang itu sendiri ya, tapi pertambahan penawaran disebabkan oleh harga faktor pengeluaran menurun, tingkat teknologi bertambah baik, cuaca yang baik, harga dijangka menurun pada masa depan, pengeluar bermatlamatkan jualan maksimum, kadar cukai input menurun dan pemberian subsidi ya. Kelok akan beralih ke kanan disebabkan oleh faktor-faktor ini. Manakala pengurangan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor seperti harga faktor pengeluaran meningkat, kemunduran tingkat teknologi, cuaca yang buruk, harga dijangka meningkat pada masa depan, pengeluar bermatlamatkan untung yang maksimum, kadar cukai input meningkat dan juga penghapusan subsidi ya. Kelok akan beralih ke kiri daripada S0 kepada S2 ya murid-murid. Baik, soalan perbezaan. Mari kita tengok soalan perbezaan. Dengan menggunakan rajah, bezakan perubahan dalam kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. Baik, soalan ni biasa juga keluar dalam soalan struktur ataupun esei murid-murid. Baik, kita tengok sebelah kiri ni adalah perubahan dalam kuantiti ditawar. Ini adalah kelok ya bagi perubahan dalam kuantiti ditawar ya. Baik, perubahan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawarkan ya. Perubahan dalam kuantiti ditawarkan ditunjukkan oleh pergerakan ke atas iaitu pengembangan penawaran atau ke bawah atau kita sebut penguncupan penawaran di sepanjang kelok penawaran yang sama ya. Itu maksud perubahan dalam kuantiti ditawar. Manakala perubahan penawaran ya, kita tengok di sebelah kanan ini, penentu penawaran bukan harga barang itu akan mengakibatkan perubahan penawaran ya. Perubahan penawaran ditunjukkan oleh kelok peralihan kelok penawaran sama ada ke kanan, sama ada ke kiri atau kita sebut pengurangan penawaran, atau ke kanan kita sebut pertambahan penawaran selari dengan kelok penawaran yang asal iaitu S0 ya murid-murid. Baik, ini ada soalan tambahan ya. Ada 4 soalan tambahan. Jadi murid-murid bolehlah cuba menjawab selepas sesi pembelajaran kita ya murid-murid. Baik, sekianlah sahaja untuk hari ini murid-murid. Kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya ya. Assalamualaikum. Sekianlah sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.